Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofarina binti Muhammad Fauzan. Nombor matrik saya C17A0397. Saya dari Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan dalam elektif animasi. Hari ini saya akan membentangkan projek penyelidikan 2 saya yang bertajuk Keberkesanan penggunaan medium animasi 2D sebagai periklanan program CJ Multimedia Kreatif di Kolej Komuniti Paya Besar. Saya mulakan pembentangan saya dengan pengenalan. Kolej Komuniti merupakan kolej di bawah kuasa Jabatan Pengajian Kolej Komuniti JPKK, Kementerian Pengajian Tinggi KPT, di mana ia merupakan institusi pengajian tinggi awam IPTA di bawah kerajaan sepenuhnya. Kolej Komuniti juga merupakan salah satu institusi TVET di mana ia memainkan peranan penting dalam melahirkan ramai tenaga kerja yang mahir dan juga kreatif dalam menghasilkan sesuatu produk ataupun melaksanakan kerja dengan baik. Selain itu, di Malaysia ni terdapat hampir 103 buah kolej komuniti yang masih lagi aktif dalam menawarkan pengajian di peringkat CJ dan juga diploma yang menawarkan banyak kursus jangka pendek yang boleh dicuburi. Seterusnya iaitu latar belakang kajian. Penggunaan pelbagai media dalam proses pembelajaran telah berlaku semenjak dahulu lagi. Elemen-elemen multimedia digabungkan bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada orang awam. Kemajuan dalam teknologi telah membawa kepada pelbagai perubahan terhadap kehidupan masyarakat pada masa kini yang jelas banyak dipengaruhi oleh teknologi. Seterusnya itu teknologi perkomputeran turut memperkenalkan animasi digital. Tujuan animasi digital diperkenalkan ataupun dihasilkan adalah untuk menghiburkan penonton dan juga animasi juga boleh menjadi sebagai salah satu kaedah untuk menyampaikan sesuatu maklumat kepada orang awam dengan lebih jelas. Seterusnya iaitu permasalahan kajian. Bidang multimedia merupakan satu bidang yang sangat meluas di seluruh dunia. Permasalahan yang didapati oleh pengkaji adalah kurang kemasukan konten mengenai setiap program, terutamanya maklumat mengenai program multimedia kreatif periklanan. Jadi, setiap platform perlu ada penambahbaikan dari segi konten yang sedia ada agar setiap maklumat yang ingin disampaikan lebih jelas. Seterusnya iaitu objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengkaji kandungan periklanan Kolej Komuniti Paya Besar dalam pelbagai platform. Yang kedua, mengenal pasti elemen yang sesuai untuk reka bentuk animasi 2D yang akan dibangunkan. Yang ketiga, mereka bentuk sebuah animasi 2D untuk hebahan program multimedia kreatif di Kolej Komuniti Paya Besar. Seterusnya iaitu persoalan kajian. Yang pertama adalah apakah kandungan periklanan sedia ada bagi Kolej Komuniti Paya Besar menepati kriteria amalan baik periklanan. Yang kedua, apakah elemen-elemen yang sesuai untuk reka bentuk animasi 2D yang akan dibangunkan. Dan yang ketiga adalah apakah berkesan membangunkan sebuah animasi 2D untuk hebahan program multimedia kreatif di Kolej Komuniti Paya Besar. Seterusnya iaitu kepentingan kajian. Yang pertama adalah pendekatan yang dipilih untuk membangunkan animasi 2D di dalam kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelajar dengan lebih terperinci tentang program multimedia kreatif. Selain itu, antara kepentingan kajian ini juga merangkumi dapat membantu pelajar untuk mengetahui lebih lanjut tentang program CJ Multimedia di Kolej Komuniti Paya Besar. Yang kedua, dapat menyokong hasrat kerajaan untuk meningkatkan lagi lebih ramai tenaga kerja yang mahir. Seterusnya iaitu skop kajian dan juga batasan kajian. Kajian ini hanya melibatkan 26 orang responden iaitu pelajar-pelajar yang terdiri daripada program CJ Multimedia Kreatif periklanan di Kolej Komuniti Paya Besar. Seterusnya itu tumpuan kajian ini adalah melibatkan program CJ Multimedia Kreatif periklanan. Kajian ini dijalankan hanya di Kolej Komuniti Paya Besar yang terletak di Batu 19 Jalan Maran 26300 Gambang Pahang. Seterusnya itu bab 2 kajian literasi. Yang pertama adalah kajian mengenai periklanan kafe melalui media massa. Di Semarang terdapat kafe seperti Susu Gembuk Mi and Coffee, House of Mu, 5 Point dan yang lain telah bersaing sengit untuk memajukan perniagaan mereka dengan menawarkan menu yang bervariasi, rasa yang berkualiti dan harga yang sangat kompetitif. Diiringi dengan perkembangan teknologi dan sains yang semakin berkembang, pengetahuan semasa semakin meningkat dalam bidang multimedia, terutama dalam bidang periklanan animasi 2 dimensi. Oleh itu, Susu Gembuk Mi and Coffee merebut peluang ini memperkenalkan dan menyokong kemajuan perniagaannya dengan menggunakan animasi 2 dimensi untuk membuat periklanan kafe mereka iaitu Susu Gembuk Mi and Coffee. Seterusnya iaitu bab 3 metodologi kajian.
Metodologi kajian ialah media yang digunakan oleh pengkaji untuk melengkapkan kajian. Kaedah-kaedah yang digunakan adalah dengan pelbagai cara, antaranya ialah melalui akaun YouTube, jurnal-jurnal yang berkaitan, laman web rasmi Kolej Komuniti Paya Besar. Hal ini dapat memudahkan pengkaji menambah ilmu untuk melakukan kajian dengan baik. Yang pertama adalah kaedah kajian. Kaedah yang akan diaplikasikan oleh penyidik adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif. Seterusnya iaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ni adalah satu kaedah kajian yang akan dilakukan bagi mengumpulkan maklumat-maklumat yang telah dikaji berdasarkan persoalan kajian. Kaedah yang pertama adalah kaedah pengumpulan data melalui kaji selidik, iaitu mengumpulkan data-data yang telah diambil bagi menjawab kepada persoalan kajian yang menggunakan 26 orang responden. Yang kedua iaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan sumber rujukan. Seterusnya iaitu kaedah pemerhatian, merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Seterusnya iaitu kerangka kerja. Ini merupakan kerangka kerja sepanjang melakukan kajian dan sepanjang menyiapkan projek penyelidikan 2 ini. Yang pertama itu mengenal pasti tajuk, skop kajian dan juga permasalahan kajian. Seterusnya membuat objektif kajian. Seterusnya itu mengkaji, membuat kajian-kajian lepas mengenai yang berkaitan dengan periklanan animasi menggunakan animasi 2D. Seterusnya iaitu pemilihan untuk membuat kajian itu menggunakan kaedah kualitatif. Seterusnya pengumpulan data dan analisis melalui borang soal sidik, pemerhatian, sumber rujukan dan sebagainya. Seterusnya itu kesimpulan dan cadangan. Dan akhir sekali iaitu menghasilkan produk. Ini merupakan cadangan untuk dalam menyiapkan projek penyelidikan 2. Seterusnya itu latar belakang responden. Dalam bahagian ini membincangkan analisis data dan memaparkan hasil kajian yang telah dilakukan daripada borang soal sidik yang diperoleh pelajar-pelajar program multimedia kreatif periklanan Kolej Komuniti Paya Besar. Seterusnya itu carta responden. Okey, ini merupakan beberapa carta responden yang telah dijawab oleh student-student Kolej Komuniti Paya Besar, iaitu seramai 26 orang responden. Ini beberapa soalan yang telah diajukan kepada mereka dalam melengkapkan video animasi. Ini merupakan produksi papan cerita. Sebelum menghasilkan video animasi, papan cerita ataupun storyboard ni adalah amat penting dalam untuk menghasilkan video animasi, kerana papan cerita ni adalah bertujuan untuk membantu pengkaji atau membantu editor untuk melukis step by step agar tidak ketinggalan scene ataupun shot, kerana mungkin kalau ketinggalan salah satunya mungkin video itu jadi tidak lengkap. So papan cerita ni adalah salah satu peranan penting dalam menghasilkan sesuatu produk itu. Ini merupakan post produksi. Setelah siap melakar ataupun mengeksport melalui tumbum harmoni, video-video ini akan digabungkan di dalam Adobe Filmora untuk dijadikan sebagai satu video animasi lengkap. Apa yang dapat dirumuskan dalam kajian ini adalah bidang multimedia adalah satu bidang yang sangat baik untuk remaja pada masa kini, kerana perkembangan dalam bidang multimedia sangat meluas di seluruh dunia. Dengan adanya kemahiran yang dipelajari akan dapat mengubah hidup seseorang melalui pekerjaan yang baik. Selain itu, mungkin sebelum ni ada pelajar yang terlepas pandang ataupun tidak tahu akan bidang multimedia ini, tapi selepas adanya periklanan melalui platform-platform di Kolej Komuniti, platform media sosial di Kolej Komuniti Paya Besar akan dapat membantu pelajar untuk mengetahui lebih lanjut tentang program-program yang ada di Kolej Komuniti Paya Besar, dan ini akan dapat membuka peluang kepada pelajar untuk menceburi dalam bidang ini. Saya akhiri pembentangan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.